السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا يسر ولا تعسر، ربنا سهل يا كريم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Surah Fatir ayat yang ke-32. Muslimin muslimat tuan-tuan yang mulia, pertama kali marilah sama-sama kita rafak syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan Allah kepada kita daripada segala nikmatnya, daripada nikmat yang besar iaitulah nikmat Islam, sehinggalah nikmat yang paling kecil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akan apa jua keperluan. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga memberi ruang kepada kita untuk meneruskan kita ni hidup di atas permukaan bumi dia. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah ditanya, apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan akan umur seseorang? Lalu dijawab oleh Imam Ghazali, sekurang-kurangnya terdapat dua hikmah yang besar. Yang pertamanya ialah Allah Subhanahu wa taala ingin memberi peluang kepada kamu untuk lebih mengenali dia. Dan yang kedua pula ialah Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kamu untuk terus bertaqarrub ataupun mendekati dia. Pertama, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita ni benar-benar kenal dia. Dan yang kedua pula ialah Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita ni bertaqarrub. Dalam arti kata lain, menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada dia. Muslimin muslimat tuan-tuan yang mulia, sementara diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada satu pepatah Arab menyebut, qimatun nas ala hasabi ulumihim wa qimatu ulumihim ala hasabi uqulihim wa qimatu uqulihim ala hasabi awqatihim. Nilai seseorang manusia dinilai berdasarkan kepada ilmu pengetahuan yang dia ada. Sebab tu kalau kita tengok kedudukan orang yang kelas PhD dengan kelas master tak serupa. Kelas master dengan kelas ijazah dia tak serupa. Kelas ijazah dengan kelas SPM daripada ukuran dunia. Bahkan kita kata pengambilan pekerjaan pun dia tidak sama taraf. Tetapi adakah itu nilai sebenar tuan-tuan? Tidak. Wa qimatu ulumihim ala hasabi uqulihim. Nilai ilmu pula kata ulama dinilai berdasarkan kepada corak pemikiran. Kerana ada saja orang yang tak dicerdik daripada ilmu pengetahuan, tetapi pemikiran dia tadi kadang-kadang kolok, ataupun pemikiran dia tadi kadang-kadang hanya mementingkan kepada diri dia sendiri. Terkadang pemikiran dia tadi bertentangan dengan sunnatullah ataupun bertentangan dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala buat turun. Kita tengok Darwin ni bukan orang bodoh tuan-tuan. Dia orang cerdik, tetapi pemikiran dia berlawanan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang beranggapan bermulanya manusia ni bermula daripada beruk.
kita orang Islam tadi selari dengan Al-Quran, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum min Adam wa Adamu minat turab. Kamu sekalian adalah daripada anak cucu Adam, dan Adam pula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi tanah. Jadi dalam arti kata yang kedua, nilai seseorang yang berilmu itu dinilai berdasarkan kepada cara dia memikir ataupun kedudukan nisbah pada diri dia itu sendiri. Bahkan kata almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, tidaklah ada nilainya ilmu seseorang apabila adab tidak ada padanya. Kerana adab ni adalah termasuk daripada salah satu cabai-cabai orang yang cerdik akan akal pemikiran dia. Kalau ilmu tak ditinggi tapi adab pula tak ada, maka tak ada nilai ketinggian ilmu. Nah, nak ada adab tadi ialah nisbah pada corak pemikiran seseorang. Baik. Wa qimatu uqulihim ala hasabi awqatihim. Kata ulama lagi, nilai daripada pemikiran seseorang pula dinilai ialah sejauh manakah dia memanfaatkan waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuncak dia. Nilai seseorang tadi cerdik secara mana dia, kedudukan ilmu dia, hebat pemikiran dia, tetapi kalau dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah Ta'ala beri kepada dia, bermakna ilmu tak ada nilai, kecerdikan pun tak ada nilai. Kerana natijah daripada ilmu, natijah daripada kecerdikan akal fikiran itu, pengakhirannya ialah memanfaatkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala beri. Tu kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ayat sumpah yang Allah Ta'ala dahulukan di dalam surah-surah Al-Quran terdapat 15 surah belakang. Nah, wadduha wasyamsi, ni kita tengok ayat-ayat sumpah. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk bersumpah ialah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Siapa dia? Dia tidak kira orang cerdik ke orang bodoh, orang tinggi ilmu ataupun orang tak ada ilmu, orang kaya ataupun orang miskin, nah, orang sehat ataupun orang sakit, orang lelaki ataupun perempuan, dia tidak kira. Nah, dia pukul rata, berada di dalam kerugian. Illal ladzi, kemudian bawa istisna, melainkan mereka-mereka amanu, yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amal yang soleh, wa tawasaw bil haq, dan mereka-mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan mereka-mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini nak ayat masa tadi ialah ukuran kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masa juga adalah nilaian bagi diri kita itu sendiri. Muslimin muslimat tuan-tuan yang mulia, di dalam pepatah Arab yang lain, ulama ada menyebut man kana yaumihi mislu amsi fahuwa maghdub, wa man kana yaumihi asyarru min amsi fahuwa mal'un, wa man kana yaumihi khairun min amsi fahuwa mu'min. Sesiapa yang menjadikan hari ini sebagaimana kemarin di dalam kehidupan dia, maksudnya hari ni kedudukan kita duk main modal tula sebagaimana kemarin. Mari duk lagu ni lah, mari dulu pun lagu ni lah. Dalam arti kata lain tak ada perubahan. Fahuwa maghbub, maka kita ni termasuk daripada kalangan orang maghbub. Maghbub ni lagu mana tuan-tuan? Maghbub ni ulama dia bawa contoh seseorang yang beli barang dengan harga 10 riyal, jual dengan harga 10 riyal. Rugi tak ada, untung tak ada, tapi letih saja. Ini nisbah pada maghbub. Nah, wa man kana yaumihi khairum min amsi, siapa-siapa pula yang menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin di dalam kehidupan dia, fahuwa mukmin, itulah mukmin sejati. Hari ini kita jadikan hari yang lebih indah daripada kemarin. Kalau kemarin kita jauh daripada Quran, hari ini kita menghampiri Quran. Kalau kemarin mulut kita tadi tidak bergerak dengan zikir-zikir, hari ini kita lantunkan zikir-zikir. Kalau kemarin kita tidak curahkan harta kita pada jalan Allah, hari ini kita curahkan harta kita pada jalan Allah. Kalau kemarin tak ada khidmat kita untuk agama, hari ini kita khidmat untuk agama.
Kalau kemarin kita tidak memikirkan masalah ummah, hari ini kita fikir berkenaan dengan masalah ummah. Kalau kemarin kita jauh daripada sunnah, hari ini pula kita beramal dengan sunnah. Ni mukmin sejati, kata ulama. Wa man kana yaumihi asyarru min amsi. Dan sesiapa pula yang menjadikan hari ini asyarru min amsi, lebih buruk daripada kemarin. Kalau kemarin dia duduk dalam keadaan comel, duduk dalam keadaan bersih, duduk dalam keadaan bahagia, duduk dalam keadaan meliputi akan segala perintah agama, tetapi mari hari ini pula dia lari daripada perkara-perkara tersebut, fahuwa mal'un, inilah tanda orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mal'un sini laknat asal tuan-tuan. Nah, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang jauh daripada perintah agama, tidak mengikat akan diri dia dengan segala perkara-perkara yang sabit dengan agama. Jadi sebagai mukaddimah hari ininya, insya-Allah apa jua yang Allah Taala beri kepada kita atas segala nikmat, terutama sekali ialah nikmat waktu-waktu yang masih berbaki dalam kehidupan kita ni, kita guna sepenuhnya untuk apa? Untuk kita menjadi hamba yang sejati, untuk kita lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kenal. Baik. Hari ini insya-Allah kita masuk pada kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat tuan-tuan mulia, kitab yang berada di tangan kita ni bernama kitab Safinatun Najah. Safinah ni kapal, Najah ni kejayaan. Nah, ataupun kita istilahkan dalam bahasa yang lebih indah ialah bahtera kejayaan. Kerana meliputi di dalam kitab ni berkenaan dengan perkara-perkara yang sabit dengan asas akidah dan perkara-perkara yang sabit dengan asas bagi ilmu fiqh, iaitulah meliputi akan bab ibadat. Nah, sebagaimana yang kita sedia maklum, apabila sahaja kita ni mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kena tahu tuan-tuan, menjadi tiga perkara yang wajib untuk kita ambil tahu. Bahkan tiga perkara inilah yang disebut oleh alim ulama, iaitulah perkara-perkara yang sabit dengan fardu ain. Kalau tak ambil tahu berdosa, dosa kecil ke dosa besar, dosa besar. Kenapa? Kerana tiga perkara inilah yang mengikatkan akan diri kita dengan agama. Yang pertama, wajib kita kena tahu perkara-perkara yang sabit dengan usuluddin. Hak ni hak mula-mula sekali. Daripada bahagian usuluddin ni dia pecah pada 4. Nah, yang kedua kita kena tahu berkenaan dengan furu'uddin. Furu' ni cawangan, din ni adalah agama, cawangan agama, yang mana meliputi daripada cawangan agama, ataupun kita guna istilah lain juga sebagai syariah, meliputi 4 perkara. Jadi hak sat ni 4 tambah hak ni 4 dia jadi 8. Yang ketiga pula ialah ihsanuddin. Apa ihsanuddin? Ihsanuddin ni kalau kita guna bahasa mudah ialah tasawuf ataupun ilmu akhlak, ataupun disebut juga sebagai ilmu penyucian jiwa, ilmu tazkiyah, ilmu tasfiyah. Nak suruh hati kita ikhlas, nak buai akan segala sifat mazmumah, nak menerapkan segala sifat mahmudah, tidak boleh ada sifat hasad dalam diri kita, tidak boleh ada sifat riak, tidak boleh ada sifat ujub dan juga sum'ah dalam diri kita. Baik. Jadi daripada 3 perkara hak yang besar tadi, usuluddin, furu'uddin dan ihsanuddin. Usuluddin ada 4 bahagian, furu'uddin ada 4 bahagian, ihsanuddin pula ada 2 bahagian. 4 tambah 2 dia jadi 10. Maka 10 perkara inilah yang menjadi kefarduan bagi diri kita untuk mengetahuinya satu persatu. Nah, baik. Daripada bahagian usuluddin hak 4 perkaranya. Yang pertama, bahagian yang sabit dengan uluhiyat. Nah, bahagian yang sabit dengan uluhiyat. Apa uluhiyat? Bahagian yang kita tadi nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana mari di dalam rukun iman, hak mula-mula sekali antu'mina billah. Orang beriman ialah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak mula-mula sekali kita ngaji. Jak mula-mula lagi kita tak dikenal agama. Mak ayah kita royak, kena tahu awal, kena tahu mek. Mula-mula sekali rukun iman ni ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari pula kita kata dalam usuluddin kena tahu berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni, ulama dia sebut antaranya sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab dia Tuhfatul Murid. Dia kata dalil orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni ada dua dalil. Satu dalilnya ialah taat, iaitulah semaya, puasa, haji, zakat. Kita berkelakuan dengan kelakuan baik, kita bermuamalah dengan muamalah baik, tu dia panggil taat. Dan yang kedua pula adalah kenal. Tak dapat tidak kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala tadi jalan mana tuan-tuan? Iaitulah dengan cara kita tadi mengenali akan sifat Allah. Nak kenal zat tidak boleh. Kerana zat Allah Subhanahu Wa Taala tadi laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Kerana zat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menyamai akan segala sesuatu. Barang yang tidak boleh kita tadi lihat pada mata kita, tidak boleh kita rasa pada panca indera kita, tidak tercapai akan apa jua yang kita miliki daripada panca indera ataupun alat batin tubuh kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan kenal Allah Taala tadi melalui segala sifat dia. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala perkenalkan akan zat dia, sebagaimana kita kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan juga Mi'raj. Muslimin muslimat tuan-tuan mulia. Itu yang pertama. Yang kedua daripada bahagian akidah ataupun bahagian usuluddin yang wajib kita kena tahu ialah yang sabit dengan nubuwat. Apa nubuwat? Nubuwat ni sabit dengan kenabian. Dalam rukun iman, hak bahagian nubuwat ni duduk pada rukun iman yang ketiga dengan rukun iman yang keempat. Rukun iman yang ketiga beriman dengan segala kitab. Kenapa? Kerana kitab ni Allah Ta'ala buat turun kepada para nabi, para rasul, dan mereka lah yang sampaikan kepada kita. Injil Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi Isa, Taurat Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi Musa, Zabur Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi Daud, Suhuf Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi Ibrahim, buat turun kepada Nabi Syis, buat turun kepada Nabi Idris. Dan khususnya Al-Quran Allah Ta'ala buat turun pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya terdapat pada kitab-kitab lain. Apa yang ada dalam kitab lain semuanya tersimpul di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu kata ulama, membaca Al-Quran pahala dia bukan hanya setakat kita boleh pahala membaca Quran, bahkan kita juga mendapat pahala akan membaca kitab-kitab lain. Baca Quran boleh pahala baca kitab Zabur, baca Quran boleh pahala baca kitab Injil, baca Quran boleh pahala baca kitab Taurat dan seumpama dengannya. Baik. Ini nisbahkan yang kedua ialah mengenal akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang wajib kita tadi kena kenal Nabi? Kerana Nabi lah yang memperkenalkan kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Allah Taala kepada kita tuan-tuan. Bukan hanya utuh kita tadi lalu diletakkan segala keperluan kita semata-mata. Tidak. Bahkan Allah Taala pula letak akal bagi diri kita. Akal, kalau semata-mata akal untuk kita tadi mengetahui hakikat kehidupan, tidak sapa. Kerana akal kita tadi terhad. Saya Allah Ta'ala kepada kita utuh pula wahyu sebagai panduan untuk kita tadi memperbetuli akan akal bagi melayari bahtera kehidupan. Kalau hanya setakat akal menterjemahkan akan wahyu, tak siapa lagi manusia, maka Allah Ta'ala atas pula guru yang paling agung, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata-mata untuk mengajar akan kita umat manusia lebih mengenali akan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi hamba kepada dia. Saya pula Allah Ta'ala kepada kita tidak berakhir dengan ilmu itu apabila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir pula kita kata sahabat-sahabat sehinggalah mana mewariskan kepada kita akan alim ulama. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnal anbiya yuwarrithal ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pewaris daripada para nabi. Dan Nabi tidak meninggalkan kepada kita dinar wala dirhaman, tak tinggal kepada kita dinar mah perak. Walakinnal anbiya yuwarrisal ilma. Tetapi Nabi tadi meninggalkan kepada kita akan ilmu pengetahuan, ilmu nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu kita kata nak beriman dengan Allah, nak beriman dengan malaikat, nak beriman dengan kitab, nak beriman dengan nabi rasul, nak beriman dengan hari akhirat, nak beriman dengan qada qadar. Ilmu kita kata daripada ilmu syariah, ilmu daripada ilmu tarikah, ilmu daripada ilmu hakikah. Hak ni hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal kepada kita, tidak terkecuali
bahkan semuanya daripada perkara-perkara yang sabit dengan kehidupan manusia dan tugas laku seorang hamba, semua Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, sehinggalah mana Allah Taala iktiraf, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, baik. Ini nisbah pada yang kedua daripada bahagian usuluddin. Yang ketiga daripada bahagian usuluddin ialah mumkinat, suatu perkara yang mungkin. Di dalam perkara yang mungkin ni Allah Ta'ala terangkan kepada kita, bahkan Nabi SAW wayak kepada kita pada rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala, beriman dengan qada qadar, ketentuan semuanya, sama ada ketentuan baik ataupun buruk, mari daripada siapa? Mari daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Nah, jadi kalau kita tengok apa yang terjadi, sebagaimana kita kata, segala nikmat ataupun bala bencana, segala bentuk ujian, benda tadi tidak terjadi dengan sendiri tuan-tuan. Bahkan ianya adalah daripada percaturan Allah Subhanahu wa taala. Waktu dalam ilmu usuluddin disebut la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sebutir debu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebutir debu tidak bergerak melainkan izin Allah, apatah lagi hak benda-benda yang lebih besar daripada debu. Nah, tidak berganjak akan sesuatu perkara melainkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari pula ayat Quran yang mengukuhkan dakwah tersebut, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah Taala royak kepada kita. Nah, tulijul laila fin nahar ni ayat kita duk wirid semua lepas pada semaya. Dialah yang memasukkan siang ke dalam malam, dialah juga yang memasukkan malam pula ke dalam siang. Dialah yang memperhidupkan kemudian mematikan kembali dan memperhidupkan kembali daripada segala makhluk-makhluknya. Wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan dialah juga yang merezekikan kepada makhluk-makhluknya akan rezeki-rezeki tanpa mereka tak didapat sangka-sangka ataupun dapat dihitung oleh mereka sendiri. Nah, ini nisbah pada hujjah nak menyatakan bahawasanya segala yang terjadi itu semuanya adalah daripada percaturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu usuluddin dia duduk pada bahagian yang ketiga yang disebut sebagai mumkinat. Manakala bahagian yang keempat daripada ilmu usuluddin ialah sam'iyah, perkara-perkara yang kita dengar tetapi kita tidak nampak. Nah, sebagaimana kita kata kita dengar malaikat, dibawa ayat Quran, dibawa pada kita akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan malaikat. Malaikat ni kita tak pernah berjumpa dengan dia, tak pernah tengok dengan dia, tak pernah kita tak didengar bagaimana suara dia, tak pernah kita tahu bagaimanakah keadaan dia, tapi kita yakin bahawasanya dia ni adalah daripada makhluk yang Allah Taala utuskan bagi diri kita manusia, sama ada ia itu sebagai pengawal kepada diri kita ataupun mereka-mereka itu ada tugas yang tertentu. Kalau malaikat maut tugas ambil nyawa kita, kalau malaikat rakib atid tugas dia mencatat akan segala amalan perbuatan kita, kalau malaikat munkar dan nakir pula duk menyoal kita dalam kubur. Hak ni hak yang berkaitan dengan kita. Ada juga mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala letak semata-mata untuk beribadah. Nah, ibadah-ibadah yang telah diletakkan kepada mereka daripada ibadah khususi. Malaikat hak menanggung kalimah la ilaha illallah, tidak menanggung kalimah lain melainkan menanggung kalimah tersebut. Malaikat hak yang menanggung kalimah subhanallah, tidak menanggung kalimah lain melainkan kalimah tersebut. Malaikat hak yang menanggung kalimah alhamdulillah, tidak menanggung kalimah lain melainkan kalimah tersebut. Ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diintisarikan oleh alim ulama, lalulah diletakkan dalam kitab. Nah, begitulah juga berkenaan dengan perkara-perkara samiyah ini, iaitulah persoalan-persoalan kita selepas daripada kita mati. Masuk kubur ni kata Nabi, imma raudatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufaratin niran. Sama ada kebun daripada kebun syurga ataupun satu cerung daripada cerung neraka, na'udzubillah. Nah, bakit pula kita di akhirat esok dalam keadaan 12 rupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, duduk di dalam keadaan pula 1000 kaki atas kaki, berdasarkan kepada perbuatan-perbuatan ataupun amalan kita ketika mana kita hidup di atas permukaan bumi, ataupun sementara kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ni. Nah, ini 4 perkara sabit dengan usuluddin. Bahagian yang kedua pula ialah sabit dengan furu'uddin, iaitulah cawangan daripada agama, ataupun kita istilah mudah sebagai ilmu fiqh. Nah, ataupun ilmu syariat.
Bahagian yang pertama daripada furu'uddin disebut sebagai ibadat. Dalam ibadat ni kita cara bab sembahyang, kita cara bab puasa, kita cara bab haji, kita cara bab zakat. Tidak ketinggalan juga kita cara berkenaan dengan at-taharah, nak bersuci. Lagu mana air mutlak, lagu mana air mustakmal, lagu mana air mutanajis, lagu mana pula air najis. Adakah kita kata apabila air najis tadi disulin-sulin diboleh bawa, kita kata untuk mengangkat akan segala hadas kecil ataupun hadas besar? Maka dibincangkan di dalam masalah fiqh pada bahagian pertama yang disebut sebagai ibadat. Yang kedua daripada furu'uddin ini kita cara berkenaan dengan muamalah, nisbah pada jual beli, nisbah pada tempah menempah, nisbah pada pesan memesan, hubungan kita sesama kita, bagaimana muamalah sewa menyewa ataupun tambah menambah dan seumpama dengannya. Yang ketiga kita cara daripada bahagian furu'uddin ini berkenaan dengan munakahat, iaitu nikah kahwin. Nikah kahwin, bagaimanakah hukum yang sabit dengan nikah kahwin apabila berlakunya kita kata perbalahan, ataupun isteri tak diderhaka, ataupun suami tadi nak berpoligami, bagaimanakah hukum ni pada bahagian yang disebut sebagai bahagian munakahat. Manakala yang keempat pula ialah bahagian jinayat yang sabit dengan undang-undang. Dalam bahagian jinayat dia cara 4 perkara. Satu bahagian dia cara bab hudud. Yang kedua pula dia cara pula bahagian berkenaan dengan qisas. Yang ketiga pula dia cara berkenaan dengan ta'zir. Manakala yang keempat pula dia cara bab qadiyat. Nak jadi tok qadi, nak jadi hakim untuk menghukumkan akan permasalahan yang sabit dengan undang-undang tersebut. Jadi 4 tambah 4 8. Mari pula bahagian yang ketiga dipanggil bahagian ihsanuddin, ataupun kita panggil ilmu penyucian jiwa, ilmu tasawuf, ataupun kita istilah juga sebagai ilmu akhlak. Imam Ghazali dia kata bahagian ni dia ada 2 pasirnya. Satu mengetahui akan segala sifat mazmumah, dan yang kedua pula mengetahui akan segala sifat mahmudah. Sifat mazmumah ni sifat tercela. Untuk apa? Untuk kita buat. Untuk kita hilangkan daripada diri kita. Kalau ada sifat riak, buat sifat riak. Kalau ada sifat ujub, buat sifat ujub. Kalau ada sifat bakhil, buat sifat bakhil. Kalau ada sifat hasad, buat sifat hasad. Buat segala-gala daripada kekotoran-kekotoran yang melekatkan pada diri kita. Untuk apa? Untuk diletakkan akan perkara yang kedua, iaitulah sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Mana sifat yang terpuji? Ikhlas. Mana sifat yang terpuji? Husnuzan billah, bersangka baik dengan Allah, wa husnuzan bi ibadillah, dan bersangka baik dengan sesama kita. Di samping kita meletakkan akan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala suka untuk kita lebih taqarrub pada dia. Ini daripada 3 jenis pasien perkara yang wajib ataupun menjadi fardu ain untuk kita mengetahui. Cuma tahu tadi ialah ada terkadang kena tahu dengan segera, ada terkadang kena tahu dengan secara berperingkat, ada terkadang tahu tadi dengan secara musim. Sebagaimana kita kata ibadat haji, lah ni wajib tahu ke tak ni? Tak wajib lagi tahu perkara dengan haji. Tapi bila jadi wajib? Apabila kita tadi ada kesempatan, ataupun kita tadi nak pergi Mekah buat haji, baru wajib ngaji berkenaan dengan bab haji. Kalau kata bab sembahyang, apabila kita kata terikat dengan waktu sembahyang. Apabila kita kata puasa, baru mari pula kewajipan untuk kita tadi mendalami daripada perkara-perkara yang sabit dengan ibadah puasa itu sendiri. Jadi ada perkara yang wajib kita kena tahu dengan segera, ada perkara yang wajib kita tadi kena tahu apabila marinya waktu-waktu untuk kita tadi melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Baik. Jadi kitab yang berada di tangan kita ni membicarakan berkenaan dengan ilmu fiqh. Cuma awal tadi dia bawa sedikit sebanyak berkenaan dengan ilmu usuluddin. Tu pun sikit sangat ya tuan-tuan. Mari cerita kepada kita apakah arti la haula wala quwata illa billah. Mari pula royak kepada kita rukun Islam. Mari pula royak kepada kita rukun iman. Mari royak kepada kita pula makna la ilaha illallah. Setakat tu. Tetapi walaupun kita kata secara ringkas memadai untuk kita tadi, kalau sekiranya kita tadi ambil tahu dengan secara detail, ataupun kita tadi memfokuskan, ataupun kita kata memperdalami dengan secara kemah lagi. Kenapa? Kerana meliputi akidah tadi pada perkara-perkara tersebut. Baik. Kitab kita ni dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, yang mana Tok Syekh ataupun pengarang kitab kita ni wafat di Betawi, Indonesia. Dia ni orang Arab, orang Hadrami, orang Hadramaut, Yaman. Tapi nisbah pada dia tadi gemar menggembara untuk sebar ilmu.
mari kepada Indonesia. Siapa berdiri Betawi, Betawi ni Jakarta lah. Nah, wafat di sana pada tahun 1271 Hijrah. Lah ni 1441. Nah, bermakna kitab yang berada di tangan kita ni melebihi daripada 165 tahun dah umur kitab kita ni. Nah, tetapi keberkatan tadi tetap berkekalan. Keberkatan yang ada pada kitab tadi. Siapa kalau ni kita tadi boleh ambil manfaat, boleh baca. Nah, boleh memperdalami untuk kita tadi bertakarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekitar 165 tahun tuan-tuan. Maknanya lama kitab kita ni. Nah, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Nah, insya-Allah kita akan lalu apakah arti mazhab itu sendiri. Kenapa kita tadi wajib bermazhab, insya-Allah kita akan lalu pada pengajian akan datang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Disebut di dalam tafsir Al-Imam Qurtubi, bahkan dinyata juga oleh Al-Imam Khazin di dalam tafsir dia, apa jua yang terkandung di dalam kitab-kitab yang Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya Allah Ta'ala kumpulkan di dalam Al-Quran akan pengertian dia. Duduk dalam Quran belakang. Quran ni 114 surah bersamaan dengan 30 juzuk. Bilangan ayat pula berbeza-beza. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan ayat Al-Quran ni sebanyak 6,920 ayat. Ahli Kufah mengatakan ayat Al-Quran ni mengandungi 6,230 ayat. Ahli Madinah pula mengatakan ayat Al-Quran ni 6,914 ayat. Adakah kita kata hak ni kata lebih, hak ni kata kurang tadi, menunjukkan Quran tadi ada hak lebih ada hak kurang? Tidak tuan-tuan. Semuanya kita kata apa yang telah dipukul rata oleh ulama tadi bermula dengan ba bismillah, berakhir dengan si minal jinnati wan nas belaka. Nah, cuma kaedah cara kira sahaja berbeza. Kalau kita tengok hak kita duk baca ni daripada ahli Kufah, Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, dua ayat. Nah, tapi kalau kita padankan dengan qiraat ahli Madinah dia berbeza. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru satu ayat situ. Nah, hak lain dua dah, dia baru satu ayat. Dalam arti kata lain ialah apabila wakaf tadi berbeza, maka cara bilangan tadi pun berbeza. Dan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, kesimpulannya kata Al-Imam Khazin, terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Nah, duduk dalam itu belaka. Syekh Abdul Murad Jama'i Sutra Barat dia kata, sepaling-paling kurang kamu mengetahui Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kamu dalam Quran ni 5 perkara. Paling-paling kurang tuan-tuan. Yang pertama di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberitahu kamu berkenaan dengan ayat yang sabit dengan akidah. Nah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni semua ayat akidah belaka. Yang kedua kata Syekh Abdul Murad Jama'in, sekurang-kurangnya Allah Ta'ala nak memberitahu kamu berkenaan dengan ayat syariah. Nah, berkenaan dengan ayat hak yang kita kata sabit dengan pekoh. Nah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ayat ni ayat terabak cara bak ambil air semaya. Faghsilu wujuhakum idza qumtum ila solah, apabila kamu saja nak melaksanakan solat. Nah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan kamu sampai ke siku. Nah, wamsahu bi ru'usikum, sapuhlah kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu sampai kepada buku lali. Ayat ni ayat berkenaan dengan berapa? Ayat berkenaan dengan pekoh. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Nah, yang ketiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa di dalam Al-Quran, kata Syekh Abdul Murad Jama'in tadi, sekurang-kurangnya Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kamu berkenaan dengan al-wa'du wal-wa'id, janji-janji dia, janji yang menggembirakan hati kita dan janji-janji yang terkadang menakutkan hati kita. Banyak sekali. Nah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'izamah bala qadirin ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah. Nah, bahagia tak jadi lagi kiamat, tapi Allah Ta'ala buat janji dah, benda ni akan berjadi. Mari pula ayat lain, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat. Mari pula kita kata ayat-ayat lain yang kadang-kadang janji-janji tersebut
nakutkan hati kita. Dan ada juga al-wa'id, janji-janji yang menggembirakan hati kita. Nah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Menggembirakan hati kita. Nah, banyak lagi ayat-ayat. Yang keempat, kata Syekh Abdul Murad, sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan kepada kamu berkenaan dengan kisah, cerita-cerita umat-umat terdahulu, tuan-tuan. Nah, cerita umat Nabi Ibrahim alaihi salam, cerita umat Nabi Musa alaihi salam, cerita berkenaan dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Kita baca surah, antaranya surah Al-Mutaffifin. Nah, wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Cerita bab siapa dia ni? Cerita bab umat Nabi Syuaib alaihi salam, yang mana mereka tadi apabila melakukan jual beli, mereka mengurangkan akan qadar timbangan pada barang-barang yang mereka jual. Nah, dan banyak lagi cerita-cerita berkenaan dengan umat-umat terdahulu. Ni yang keempat. Manakala yang kelima, kata Syekh Abdul Murad, nah, Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan kamu sekurang-kurangnya berkenaan dengan ilmu-ilmu lain, sama ada ilmu sains ke, ilmu geografi ke, ilmu matematik pun ada di dalam Quran. Nah, bahkan ilmu-ilmu lain juga Allah Subhanahu wa taala nyata, tidak terkecuali daripada ilmu adab dan juga ilmu akhlak itu sendiri. Nah, dan apa yang tersimpul di dalam Al-Quran itu semuanya terkumpul pada surah Al-Fatihah. Dan apa yang tersimpan dalam surah Al-Fatihah berada pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, apa yang Allah taala kumpulkan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim berada pada ba, sebagaimana mafhum daripada hadis qudsi, bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan aku, kata Allah taala, apa yang telah aku jadi, dan dengan aku juga, kata Allah Ta'ala, apa yang sedang aku jadi dan yang akan aku jadi. Bermakna segala-gala tadi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Dan surah Al-Fatihah itu mengandungi 150 huruf, manakala ayat Bismillahirrahmanirrahim pula mengandungi sebanyak 19 huruf. InsyaAllah kita akan lalu pengertian dia, apakah arti Ar-Rahman, apakah arti Ar-Rahim pada pengajian akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang jahat, yang hina, yang cacat lagi celah daripada sudut syariatnya, kelemahan diri hamba sendiri, insyaAllah kita akan berjumpa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bagi pihak mengulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Uwais atas penyampaian yang telah diberi tadi. Jadi banyak yang kita dapat ambil input dalam penyampaian Al-Fadhil Ustaz tadi. Paling banyak rumus saya banyak sekali tu. Kok paling penting sekali adab. Kadang-kadang kita duduk kat majlis ilmu, duduk dengar majlis ilmu, kita isap rokok, jadi tidak beradab kata. Macam mana kita nak dapat ilmu? Ini salah satu dah contoh. Pada adab-adab lain tu banyak lagi. Kadang kita duduk buang, tak ada penumpuan. Lepas tu dari tahun ke tahun, macam mana kita nak baiki diri kita? Tidak terbaiki diri kita. Jadi bila tidak diri kita tak terbaiki, amal kita tidak comel. Bila amal kita tak comel, persediaan kita nak mati tu tak comel juga. Tak mudah ya, mudah tu. Jadi sama-samalah kita perbaiki diri kita untuk sama-sama kita orang kata mendapat kebaikan. Yang mana kita sekarang ni masing-masing menanti saat yang tentunya pasti akan tiba. Lambat banget lah. Orang muda pun mati, orang tua pun mati. Jadi untuk kematian yang baik, sama-samalah kita baiki diri kita dan tambahkanlah amal kita, insya-Allah. Jadi sebelum saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Azaliza Muhammad Alawi, pengkuliah seterusnya di sini ada pengumuman. Yang pertamanya pengumuman jamuan sambil derma di Pasti Lubuk Kawah bermula pada 10 pagi hingga
5 petang. Jadi saya bagi pihak majlis menjemputlah semua muslimin dan muslimat yang berkelapangan. Kalau tak boleh hadir tu nak kiring-kiring pun tak apa. Boleh kiring tak apa. Pitih bab pitih. Kalau tak segi makan ada setengah tu orang tak boleh makan laksa sakit orang. Tak apa boleh kiring pitih. Cari orang nak pergi kiring je. Jadi dengan tidak melengahkan masa, dengan ini saya bagi pihak majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Nur Azaliza Muhammad Alawi selaku pegawai Halaqah Kerajaan Negeri Kelantan untuk menyampaikan kuliah kepada kita pada pagi ini. Majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول لا فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني صحيح غريب. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa datang seorang hamba pada hari kiamat menghadap Allah. Allah berfirman kepadanya, tidakkah aku jadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, kurniakan harta kepada kamu dan juga anak pinak. Aku mempermudahkan, menundukkan kepada kamu binatang-binatang ternak dan tanam-tanaman. Aku menjadikan kamu kepala kaum, memerintah dan memungut hasil. Maka adakah kamu tahu bahawa kamu akan berjumpa aku pada hari ini? Jawab hamba tadi, tidak wahai Tuhanku. Maka berfirman Allah kepadanya, hari ini aku melupakan kamu sebagaimana dahulu kamu melupakan aku. Terima kasih kepada Abaki selaku pengurusi majlis, Al-Fadhil Ustaz Wan Azhar, seluruh kepimpinan MTD, seterusnya muslimi muslimah adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Taala pada pagi ini kita dapat bertemu lagi, dan sebagaimana biasa saya akan menyambung pembacaan kitab Bahrul Mazi yang mana kita berhenti baru ni pada muka surat yang ke-30,
hadis yang ke-13. Kita masih lagi di bawah tajuk Babun ma jaa fil aradi. Bab pada menyatakan bagaimana perhitungan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Maknanya seksa di hari akhirat, lagu mana Allah taala hisab hamba-hamba dia. Hadis yang kita dengar tadi diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah, dan seorang sahabat lagi nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Kata keduanya, telah bersabda Rasulullah SAW, dibawa seorang hamba Allah ke hadapan Tuhan Rabbul Alamin pada hari kiamat. Seksa ni di mahkamah Allah, dia tak ada cara secara ramai-ramai. Dia panggil sorang-sorang. Macam tu Agung panggil ahli parlimen lah. Okay. Panggil tanya, ahli parlimen mana? Deh. Jawabnya Ustaz Abdul Latif, saya ahli parlimen Kuala Krai. Kuala Krai. Oh, Kuala Krai. Di Pahang Kuala Kurau. Kuala Krau. Kuala Krau. Kelantan ada Kuala Krai. Kuala Krai adalah. Pahang Agung kata ada Kuala Krau. Kuala Krau. Gapa dia makna Kuala Krai? Macam mana nama Kuala Krai? Dia tanya asal usul nama. Selok kita. Nak jawab tak tahu, tak pernah sabar. Kita okey benar. Oh jawab sebab banyak ikan kerai. Ada kedok tak tahu ikan kerai ni, jawab ya. Kalau tak aku tanya kita, apa asal usul nama jertih ni? Dia jawab ke dia. Selok kita tak tahu. Gitulah seksa Allah Ta'ala akan panggil sorang-sorang, one by one. Tak ada peneman, tak ada pembantu, tak ada orang nak tolong jawab, tak ada. Sorang siri, sorang senyawa, dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala cacat. Apabila telah dibawa ke hadapan Tuhan itu, maka berfirman Allah baginya. Antara soalan Allah tanya kepada dia, bukankah telah aku jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan? Muda atas muka dunia mula, mata ada, cerah molek. Telinga ada, dengar molek. Okay. Pendengaran, penglihatan, dua panca indera yang cukup penting bagi kita. Agak-agak kalau orang nak bayar 2 juta, nak tukar dengan butir mata, nak ke tak sih? 5 saat dari sekarang. Tak sih. Hormon 10 dah. Esok lusa nak mati. Mana? Bui-bui lah. 2 juta ni 2 juta. Tak sih. Kau mana? Tak sih. Buat berapa duit banyak, tak nampak mata. Nak pergi situ tak boleh, pergi sini tak boleh. Nak pergi bini kita, pergi bini orang. Mana? Nak royak mata ni. Besar. Allah Subhanahu wa taala we free ya adik aku. Jelek tegak cerah lu, nampak lako-lako. Ni mana hak ambil gambar tadi. Duk pikul kamera tu ke? Berapa tu copong dia tu? Biasa tengok kamera hak panjang. Kan? Ambil gambar nak suruh clear jauh. Dia kena pula kerak. Nak suruh nampak clear ketat. Tak pandai tak jadi. Belah-belah ribu. Nata tu saja hak panjang. Kamera pula belah-belah ribu. Kita ni mata tu hewi 2 butir ni kakak. Celek ya lapuk lah. Tak ada kena pulah berapa Ada kena pulah. Oh demo. Nak tengok jauh kena pulah jauh, nak tengok dekat pulah. Tak ada. Hebat. Mata 2 butir ni hebat tu hebat. Tak
tak kena bayar. Gunalah puluh-puluh tahun. Tak siapa bil telefon, bil api, bil air. Okey. Rumah kita siapa bil api, tak bayar 3 bulan mari hok merah. Tak bayar lagi gak panggil pelayar. Kira pah bergelaklah kitanya. Mata tak siapa bil penggunaan mata. Boleh 300 bulan selok kita ni kakak piti-piti tak ada. Tuhan tak suruh bayar. Pendengaran. Telinga suku, pendengaran suku. Telinga ni telinga ni tak ada pun tak apa. Telinga putus, nya kerak kau retina. Yalah gadah jangan hidup bini muda, bini juga nya kerak. Muncul kat telinga. Tak ada telinga boleh buat gini. Ni buat gini. Sebab telinga ni kerja dia sekat. Dia panggil gelombang bunyi. Ambo kecek tu bit gelombang. Siapa telinga dia kakak, cupin telinga ni sekat, baru masuk dalam. Masuk dalam ni lah pendengar itu prosesnya. Apa dia. Sebab tu ada orang telinga ada tapi tak ada pendengaran. Allah, susahlah. Okay. Telinga ada, pendengaran tak ada. Orang kita panggil pekak tuli tu. Bukan tak ada telinga ada. Ambo teringat pakhla ni orang tanya ambo, dia tanya ustaz asal mana? Ambo kata ambo asal Kota Baru. Oh, Selangor. Kita dah tengok kata dia ni ke mana pula. Kita jawab dah Kota Baru, dia oh Selangor. Saya dia cubit, dia ada saya 2 orang kata ustaz pekak ustaz. Dia tu saya dia ayat pekak tu slow ya. Ai pekak slow sikit. Dengar pula. Allah, telinga, pendengaran ni dalam tu free juga. Dengan telinga ni kita boleh dengar macam-macam. Okay. Boh kerema kata bayi ni bodoh baru tubik, mata celak pun tak nampak lagi. Mata dia nampak selepas 3-4 bulan. Bodoh ke baru-baru beranak, mata celak tapi tak nampak. Patu dia cek mana mak dia, ayah dia, dia cek dengan suara. Telinga dengar dah, tubik ni telinga dulu dia dengar. Mata tak nampak. Kita ni gak adik, cat. Duk uguh dia buat duk. Muka tak nampak. Telinga dia dengar dia cek suara. La ilaha illallah. Ni mak aku ni. Dia cek. Mai kakak dia pula habis SPM. Oh mama, aku mau kahwin. Mana? Duk hayung adik. Oh ni kakak aku. Mari tidur pelepah aku nyala. Ni abah ni. Beke. Dia cek dengan pendengaran hot to heavy. Amo nak sebutnya ke dia? Pendengaran, penglihatan tu heavy free ya kita. Tak ada kena bayar. Baik, free tu free lah. Tapi kena ingat inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tuhan sebut dalam Quran sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal fikiran, semua hak Tuhan bui ni akan disoal oleh Allah pada hari akhirat. Quran sebut akan disoal. Maka temu hari ni lagu mana Tuhan soal? Tuhan panggil siapa depan, Tuhan kata alam aj'alu laka sam'an, tidakkah mula aku bui pendengaran kamu, mau beranak tak tuli apa mau dengar macam-macam, wa basaran, dan juga penglihatan, mata mung ni boleh melihat, tidakkah mata mung boleh melihat ke tak? Ya boleh. Mung tengok gapo? Telinga dengar ke dia? Banyak dengar ngajar ke, banyak dengar ngaji ke banyak dengar lagu. Mata ni banyak tengok Quran ke, banyak tengok WhatsApp ke, banyak tengok Facebook. Tuhan tanya ni, alam aj'alu laka sam'an wa basaran wa malan wa walada. Aku jadikan pada kamu apa dia lagi? Pendengaran, penglihatan, harta. Aku telah beri pada kamu harta dan juga anak-anak.
wasakhartu lakal an'am wal harth, dan aku jadikan menurut bagi kehendak kamu akan segala binatang dan bumi tanam-tanaman. Aku buatmu ni wahai manusia boleh menguasai apa? Menata ni dengar katamu. Mu ada lembu. Dah. Mu guna lembu buat gala. Royak tu lembu gi depan. Kan? Royak lembu ni boleh faham bahasa. Mu ada ke dia? Mu ada kuda. Calo ni kuda gi. Kan? Royak ke tu break, kuda break. Mu ada beruk. Mu boleh harah beruk tu naik. Muda. Beruk pula hak muda. Tua. Mana beruk pula hak tua. Adik kakak ni pemberian Allah. Pemberian Allah pada kita. Kita boleh arah menaten. Orang yang main serkah adik kakak besar-besar gajah terdengar dia kata. Tidak kan? Gajah ni besar. Tapi orang serkah ni boleh. Pang! Dia kata tegak seru. Gajah kaki. Gaji tengok dah serkah ni. Dulu ke asal raya serkah. Tak kejar 5 hari tengok serkah. Gajah ke besar-besar gajah. Dia suruh guling gajah, suruh duduk gajah duduk. Tu dia mau cerita dulu ada cerita. Gajah nak cari natu. Kau anak tina dia lah. Untuk lelaki anak tina dia ni, natu dia lah. Nak cari hak bijak. Jadi dia cari gajah seekor. Siapa-siapa yang berjaya membuat gajah ni duduk boleh nikah dengan anak dia, dengan puteri raja. Gajah. Oh mari sore heret hidung, heret telinga, gajah ada. Nak duduk suruh duduk mana gajah? Tak cakap buat rotai-rotai, tak degih kulit tebal. Habis putih negeri, hak tua, hak muda. Mari nak suruh gajah ni duduk. Tak duduk. Duk mata marilah orang muda sore, gak tuanya hitam. Tak semak lah, tak nak sabar nak jadi natu raja. Tak nak sabar. Dia pergi musim ikut gajah. Sapa belakang gajah. Dia tarik tangan pelopok jetik batu. Yang jetik batu gajah. Terkejut gajah selok pakai duduk seru. Terkejut habis orang gajah terkejut. Duduk gajah kesenok ni. Gajah tak puas hati moga orang tak semak. Main hitam budak kampung tak nak sabar jadi natu aku. Gajah tak puas hati. Tak aci. Gajah mikir nak suruh buat gapo dia hak payah lagi pada duduk. Gajah kata gini, kalau mu boleh buat gajah ni ngiling, better memang aku wi mun nikah. Bos takat duduk tak lagi. So lagi syarat. Buat gajah ni ngiling. Ya tak apa. Dia pergi pak gajah yang lalu kot telinga. Dia kata berapa tahu gini gajah susah ngiling. Terkejut gajah. Budak mari duano yang bijak sangat ni. Akhir boleh nikah dia dengan anak gajah. Orang tanya dia kata muak gana gajah boleh ngiling. Ya poyak kawan kita pergi telinga kawan tanya gajah. Mu nak kena jetik sekali lagi? Tak sih. Cerita. Tak sih gajah. Hak nak sebutnya kita boleh menundukkan polis kan ada anjing pengesan. Dia boleh hidung dadah lagu ni, penjahat lagu ni. Tak kira lah menata gapo pun. Itu adalah kurniaan Allah. Wasakhartu lakal an'am.
Aku tundukkan kepada kamu binatang-binatang ternak. Orang boleh pera unta. Ngauta ni boleh buat jadi trailer, jadi orang panggil bah musafir kat tengah padang pasir. Unta besar-besar unta dengar kata manusia. Dah. Doa naik kenderaan. Kan dah? Subhanallazi sakhara. Dah. Ni perkataan sakhartu ni ada dalam doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhara lana hadha. Garia makna sakhara lana. Sakhara yusakhiru ni makna menundukkan. Asal naik kenderaan ni Nabi baca naik kuda, naik unta. Okay. Maha suci Allah yang telah menundukkan binatang ni. Dengar kata-kata kita. Kita naik kenderaan kan? Orang naik kenderaan macam orang gala, kau naik kuda kau. Kuda tu kau cepat lagi. Dia kata tu kuda jadi berhenti. Semua tu adalah kurniaan Allah yang membuatkan binatang ni tunduk kata-kata kita. Lah ni kita tak naik kuda dah, kita naik kereta. Kita naik motor, naik bas, naik pun kita baca doa juga. Sebab tu bukan doa naik lembu ya, bukan doa naik kuda, doa naik kenderaan. Lah ni naik kereta pun kita baca Subhanallazi sakhkhara lana hadha. Maha suci Allah yang telah menundukkan kenderaan ini pada aku. Kita naik kereta. Adik kakak, kereta ni enjin. Ya bukan ada otak. Bukan ada otak. Enjin kita start dia hidup, tekan minyak dia jalan, tekan brek dia berhenti. Kita boleh selamat ni sebab Allah menundukkan kenderaan ni dengar kata-kata kita. Kita tekan minyak dia pergi brek, segenar nyala. Hak jadi accident lagu mana? Hak jadi accident sekala gak kenderaan ni tak dengar kata. Dalam surat khabar kita baca kan, kenderaan yang dipandu kawal digagal. Kawal digagal. Gagal dikawal. Pelik bunyi. Gagal dikawal. Okay. Di luar kawal kita tengok di hospital mana apa ada orang patah-patah kereta. Tahu tak? Kita break dah. Pergi ke horah. Dia kata break dah, pergi ke horah. Tu dipanggil luar kawal. Luar kawal. Kereta ni kita wisgena kok kanan, naik wiper tu bengong dah kita. Biasa. Tukar kereta ke skala duk wisgena alik kanan ni tak. Tukar kereta wajar, signal kok ni. Wiper kok ni. Kita ingat signal, tengok naik beruf naik wiper. Terkejut kalau. Naik kereta saya tukar taki. Hot tu berkalut dah kita. Nak signal naik wiper berkalut dah. Ni kalau signal lik kiri nyala lik kanan kau bengong. Mana? Nak kena kiri bi signal ni lik nyala lik kanan lah. Asodoh. Aku mana pula? Nyala lik kanan nak kena kiri signal kau kanan, nak kena kanan tak ada lorong. Kau nak juga gak kereta belakang peng. Signal aku kanan tak aku kiri gila apa. Sebab itulah adik kakak naik kenderaan ni baca doa. Subhanallazi maha sucimu ya Allah. Mu telah menundukkan kenderaan ni kepada aku. Kereta besar kita bawa, kau besar-besar bah kita bawa. Besar-besar bah tu kita nak supaya dengar kata kita. Nak suruh bah dengar kata kita ni adik kakak lagu mana? Tak lain tak bukan Allah yang menundukkan bah tu pada kita. Nak jadi accident tak nantilah mana adik kakak. Kau mana? Yang ngatuk sebentar ya. 2 saat. Kabar-kabar dalam hospital dah kita ya. Sebab tu ada orang hamba sekali ceramah dung. Anak buah hamba ni masa tunya dia masya-Allah lah bodoh baru habis ngaji, bodoh yang bagus, banyak amal, puasa sunat, maya sunat banyak. Dia bawa kereta hamba, gak hamba lepas ceramah tidur lah.
Siapa mana tahu, ambo khabar, ambo kata mak, ada tesi minyak berhentilah, ustaz nak getan dah. Dia pun tidur pun. Tidur turun khabar-khabar, Petronas Jetih. Dia berhenti situ. Kita pun turun lah, air soda tu. Ustaz, noyak benda kau ustaz ni. Kata, gapo? Ustaz jangan marah dah. Kata, gapo dia? Lepas ustaz pesan nak berhenti tanah tadi. Ambo pesan jauh lagi, mana Permaisuri kau mana. Kata, bang, lepas ustaz pesan tu, ustaz tidur, anak pun tidur juga dah ya. Dia tengah bawa kereta. Ambo pesan tu, ambo tidur, dia tidur juga. Lepas tu kabar mana? Kabar tesi minyak eh. Kabar-kabar tu kabar selek tesi minyak. Masuk tesi minyak lalu. Kata mak, bawa gitu mak weh. Tu hari sekali Yahwi kata peluang ni. Pas ni pun jangan dia buat, aku je nikah tak apa, jangan mak. Kata, mu tak nikah lagi. Aku baru nikah sore. Allah Ta'ala jaga. Mana sebut Allah jaga. Tu pentingnya doa kenderaan ni kita kena baca semua. Hadis ni kata wasakhartu lakal an'ama wal harth. Aku telah menjadikan segala binatang tunduk pada kehendak kamu. Begitu juga tanam-tanaman. Mu tanam gapo pun jadi berlaku. Mu tanam moktai naik, pokok moktai hidup molek tanam dia. Jadi kebun dia, muak kebun pisang, jadi kebun pisang. Jadi itu adik kakak usaha kita satulah. Kita tanam, kita baja, kita pagar, kita jaga. Tapi Allah Ta'ala yang membuatkan tanaman ni dengar wah kita. Kita buh baja jadi subuh, kau mana kita pagar itu buh molek. Bukan setakat tu dah. Wa taraktu tarasu wa tarba'. Dan aku biarkan kamu menjadi kepala kaum dan ketuanya dan memerintahnya, dan kamu ambil potong daripada 1/4 hartanya kerana kamu jadi pemerintah itu. Bukan setakat mung ni aku buat ada mata, ada telinga, pendengar, penglihatan, mung ni segala binatang tunduk pada perintah kamu, mung jadi ketua, jadi pemerintah. Tok wakil parlimen kau dong kau ikutlah. Mung ni jadi pemerintah. Bila mung jadi pemerintah, mung ada rakyat. Dah, mung buat macam-macam undang-undang. Mung suruh rakyat bayar cukai. Ada cukai pitu, ada lesen premis perniagaan, ada cukai beratu, ada cukai berani, lesen kereta, rotek kereta, macam-macam. Mung kenakan kepada rakyat. Kerana mung ni pemerintah. Tidak kan? Tak ada kuasa adik kakak, tak boleh nak buat macam-macam. Hak tu yang duk merayan lah ni. Mana? Menteri-menteri hak ada kuasa gitu, sekelip mata hilang kuasa. Oh, merayan. Tahu merayan? Kalau reti nak gila meriah. Mana? Pas beranak-anak mati jadi gila meriah. Menteri lah ni gitu. Kecik ngapu kok si. Sebab tak ada dah orang nak siung tangan mung. Tak ada dah kereta nak tunggu mung buka pintu. Tak ada orang nak buka pintu ke mung. Dulu mung menteri ke mana? Hak tu siung tangan, hak ni siung tangan, hak tu buka pintu, tu katuk pintu. Berebut nak buhai, berebut nak. Menteri ke? Lah ni apa aku ya. Mana? Tak ada siapa cara dah. Hak tu yang meroyan dek kakak. Meroyan. Jadi Tuhan kata, mung jadi ketua tu aku. Mung jadi ketua tu aku. Siapa mung boleh kutip hasil daripada rakyat jelata. Fakunta tadhunnu annaka mulaqi yaumika hadha. Maka sudah ada kamu tahu akan bahawasanya kamu akan berjumpa aku pada hari kamu ini. Aku nak tanyamu. Aku nak tanyamu hari ni. Lepas mengguna segala nikmat yang aku beri, pendengaran, penglihatan, dah mung duk meretah atas muka bumi sesuka hati kamu, membuat macam-macam benda yang mu nak buat. Aku nak tanya saja. Mung khabar kau dok mu akan jumpa aku pada hari ni. Fakunta tadhunnu annaka mulaqi yaumika hadha. Mu khabar kau dok mu akan jumpa aku ni pada hari ni. Mu khabar kau dok. Aku nak tanya.
Allah Ta'ala tanya setiap daripada kita, adik kakak. Setiap daripada kita. Soalan pertama, khabar kodok kita ni akan sapa kepada mahsyar untuk jumpa dengan Allah. Gapo dia jawab hamba ni, kita sambung selepas kutip pedermo. Mana? Ambil masa dalam 2-3 minit kepada petugas-petugas boleh bangun untuk buat kutip pedermo. Selekeh. Warna sore bagi 2 jam be. Kau yang petugas mana ni? Dah. Baik. Fayaqulu la. Bila Allah Subhanahu wa taala tanya kepada hamba tu tadi, hak dia bui macam-macam nikmat atas muka dunia, Tuhan tanya mu khabar kodok mung ni akan jumpa aku pada hari ni. Fayaqulu la. Allah. Bila didengar oleh laki-laki itu akan tanya Tuhan yang demikian itu, lalu dijawabnya, tiada apa hamba perbuat dan ibadat dan taat kerana hamba berbimbang dengan harta dan nikmat yang engkau kurnia itu. Maaflah Tuhan, tak ada ingat pun nak jumpa mung pada hari ni. Tak ada ingat aku ni akan mati, bila mati akan ngadak Tuhan akan tanya. Tak ada ingat. Bila tak ingat nak jumpa Tuhan adik kakak, maka tak ada bekalan. Tidak kan? Kita duk semaya, duk puasa, berderma ni sebab kita ingat kita nak jumpa Tuhan esok. Kau ke mana? Kau dah mau semaya ke dia? Semaya ni kita yakin esok kita akan mati, akan ngadak Tuhan. Semaya ni lah kita nak tunjuknya, derma ni lah kita nak tunjuknya, puasa ni lah kita nak tunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maya bedok, puasa roha pun dok, ibadat pun tak ada, sebab dia tak ada dalam kepala dia ni dia akan jumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab kawan ni, dia kata maaflah Tuhan, tak ada mikir pun aku ni nak jumpa dengan mung, maka tak ada bekalan apa-apa. Patu hidup buat apa dia? Duk jaga harta, jaga anak, jaga pakak yalah. Duk jaga nikmat hok mumbui pada aku kebun yang luas, duk jaga kebun. Mumbui pada aku kuasa, duk jaga kuasa, jangan terlepas kau orang. Mumbui harta, duk jaga harta, jangan kurang, nak suruh tambah. Hak tu yalah duk buatnya. Nak sedia ke bekalan, nak jumpa kamu, nak tunjuk ni semaya aku, ni puasa aku ni. Tak ada nak dalam kepala ni. Jawabnya kawan ni, fayaqulu lahu al-yawm ansaka kama nasitani. Allahu akbar. Bila didengar Tuhan akan jawabnya itu, maka berfirman Tuhan baginya, pada hari ini aku lupa pula kepadamu sebagaimana engkau lupa kepadaku. Tak apa gitu kan? Dia kata apalah, tak apa. Mengaku dah dulu mun tak ingat kat aku, tak ingat nak sembahyang, tak ingat nak puasa, duk ingat duk jaga harta, duk ingat duk jaga kuasa, duk ingat duk jaga kebun, duk ingat duk jaga binatang peliharaan, duk ingat ke hak tu je. Tak apa, tak ada masalah. Mun tak ingat aku mula, hari ni aku pun tersisih ingat kamu. Nak pergi kalau bahasa kita, kau mana? Hari ni aku pun malah-malah cara kamu. Ikut mulah nak jadi berapa pun. Adik kakak kita kena ingat, pada mahsyar ni tempat hak kita tok rajin pergi. Pada mahsyar ni tempat yang penuh dengan kesusahan. Orangnya berteruk-teruk, bertindih-tindih, tari dekat dengan kepala kita. Air peluh ni tubik daripada badan sampai tergelas, sekat dengan pinggir, sekat dada, sekat dengan hidung. Penuh dengan susah, penuh dengan bala. Kita nak kepada orang tolong kita, tak ada orang boleh tolong.
Kita nak pada kuasa yang menguasai hari tersebut tolong kita. Kuasa tersebut tak lain tak bukan ialah Allah. Hak kita baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Allah lah raja yang menguasai hari pembalasan. Kalau raja sendiri adik kakak, waktu heran kita, patut kita nak suruh siapa heran kita? Jaga. Dah. Nak suruh jaga, nak suruh, tak ada siapa ke cara kita kalau Allah sendiri kata ansaka al-yaum ansaka, hari ni akan malam-malam cara kamu kama nasitani, sebagaimana kamu lupa kepada aku dulu. Lebih teruk adik kakak, lebih dahsyat daripada hadis ni, mari firman Allah dalam surah Taha. Allah Ta'ala cerita, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Cerita lebih kurang Allah sebut waman a'rada an dzikri, mana-mana orang yang berpaling tak cara kepada peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Atas muka dunia hidup oleh keadaan susah, sempit hidup, susah. Orang lain duduk di Terengganu juga, duduk Jetih juga, tapi gak lah tak susah seperti dia ni gak susah segala-gala. Antara sebab orang susah hidupnya di kakak sebab dia berpaling daripada peringatan Allah. Tak cara mana pada orang-orang ngajar ni. Ni peringatan Allah ni, majlis-majlis ilmu gini ni Allah hatta mari ustaz, Allah hatta mari ulama ngajar, wi peringatan adik kakak jangan dilala, adik kakak ingat Tuhan. Tiba-tiba nyata cara sikit habuk. Ngajar masjid pun dia tak pergi, ngajar balasah pun dia tak pergi, ngajar tengah padang pun dia tak mari. Boh dia panggil ustaz pergi pejabat, dia kerja pejabat, panggil ustaz mengajar di pejabat, dia tak dengar juga. Lari tu ambil bina air, dia kata bahasa apa-apa ni bukan setakat balasah yang ngajar, pak pejabat mengajar juga, bahasa tak kerti puah. Boleh dia kata kau ustaz, padahal ustaz pergi tu boh dia aja. Mari ustaz, kamu maluk sikit pejabat hamba ni. Ha kita pergi. Dia boleh kata puah-puah ni tak kerti puah mengajar. Balasah mengajar masjid, mengajar tengah badai ceramah. Mana? Dia tak selasa nah. Dalam TV dia tak dengar, radio dia tak dengar la ilaha illallah. Orang ni hidup dia dalam keadaan sepi. Lebih teruk lagi Tuhan kata wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia di pada mahsyar esok dalam keadaan buta. Bangun esok buta. Adik kakak kita ni hok tak buta, pergi tempat hok tak biasa, bengok dah. Gimana Mekah? Saing-saing le. Pak Sa'i, Safa Marwah tu kan. Janji dah 3 orang ni muslimat, 3 orang. Jangan pecah buat kita, jangan pecah. Pegang molek lah, pegang kain kano. Bagaimana? Nak jalan turut ni. Apa lepas 3 lakah, tengok ke kano orang lain. Tengok ke kano tu minum negeri kita mana tahulah. Cari saya tak jumpa dah lah. Kau mana? Oh kalau tak sudah saing duk teriak. Orang 7 ya pergi mari, dia 17. Orang pergi mari. Dia tak jadi saing, dia ingat cari saya dia. Mekah ni ramai orang. Kau mana? Boleh ada, boleh minta tolong. Orang Melayu ramai. Jangan hok video dia kepek tu kan. Tolong moci awal. Mana? Tapi nak rakyat kita ni tak biasa tempat tu dia jadi kalau dia jadi tak ada arah nak mikir. Cerita Mekah ni macam-macam.
Tu tidak buta, tu tidak buta. Ni pada mahsyar, tempat tak ajedi lagu mana rupa tak tahu, penuh dengan susah. Orang tak ada siapa nak cara kita. Kita sesak di Kuala Lumpur. Ramai lagi orang nak cara. Makcik nak ke mana ni? Okay. Orang mari tanya. Orang tahu makcik nak klik rumah anak makcik. Kat mana makcik? Jetih. Sesak Kuala Lumpur nak klik jetih. Jeng kat itu. Ramai orang boleh tolong kita. Dia boleh bagi tersebah, bagi bala polis. Pada mahsyar ni tak ada orang nak cara kita. Tak ada orang. Kullum ri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tiap-tiap orang pada hari tersebut masing-masing sibuk nak jaga diri masing-masing. Sorry. Tak ada cara dah kamu. Mampu gilahmu. Adik kakak, Tuhan kata sesok orang yang berpaling daripada peringatan Allah akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Akhir dia mengaku, dia kata, ya Allah, bapalah membuat aku buta pada hari ini. Lima hasyartani a'ma, kenapa kamu bangkitkan aku daripada mahsyar ni dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu masa duk jetih mula cerah molek mata. Aku hidup atas muka bumi mula sepek tak bakar. Omong 60 tu akan spek jarum dengan menang ni gak sekali lah masuk selalu 60 omong. Sejumpa kat umur hamba mati dah orang tin jarum menang ni masuk sekali cocok. Kita hak muda spek atas hidung plak tongkok lain kan. Plak tongkok lain. 4-5 kali tukar jarum dengan benar. Buh jarum oleh mulut. Plak. Cerahnya mata nak royak. Ngadu ke Tuhan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Bapa yang membangkitkan aku dalam keadaan buta ni ya Tuhan. Sedulu aku cerah molek mata. Gapo Tuhan jawab? Allah Ta'ala jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah Tuhan kata, dulu masa matamu cerah molek, marilah ayat-ayat aku. Ustaz mengajar masjid mu tak dengar, mengajar balasah mu tak dengar, dalam TV mu tak tengok, dalam radio mu tak dengar, buku mu tak baca. Mu tak aja cara kepada peringatanku, pada ayat-ayatku. Mu tak waktu hera duk sibuk pada cari harta, duk sibuk pada kerja dunia. Mu tak aja hera pada ayat aku. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ni mu juga akan dilupakan. Botak-botaklah cara aku. Serupa dengan hadis ni. Tuhannya tanya, tidakkah aku beri ke macam-macam ada dulu? Dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan harta, dengan anak, dengan kuasa, macam-macam mu ada. Mu ingat kau tak menjumpa aku hari ni? Maaflah, tak ada. Aku ni esko, aku ni menteri kabinet. Tahu mana? Mesyuarat berjam-jam. Oh tu ya Jeng Mahathir dik aku. Dulu masa dia jadi PM yang keempat, kerja Barisan Nasional. Mesyuarat kabinet nak perintah Malaysia ni sejak tak sampai. Mahathir dia kata gapo pun hak lain, ya Datuk Seri, ya belaka. Baik Melayu, baik Cina MCA, baik India MIC, ya belaka. Mereka sebutin Malaysia sejak tak sampai adik aku. Dulu lah ni dia PM ke-7, ada dengan DAP, ada dengan PAN, tahu mana? Ada dengan macam-macam orang tak setuju dengan dia ni, 3 jam tak siap lagi. 4 jam mesyuarat. Lawan semacam mah dia kata saya nak gini. Oh bangun DAP. Toleh gini. Bangun toleh. Bengong dia. Tu Mahathir. Oh tu yang letak jawatan. Mana? Kabar-kabar ribut dok angin dok letak jawatan. Bengong habis segala orang. Tak apalah tu cerita lain. Nak sebutnya
Orang sibuk ni, sibuk dengan nikmat. Allah Ta'ala beri nikmat, bukan suruh mulara. Beri mun jadi tokai kambing. Dari mana? Ada 500 ekor kambing. Bukan suruh mun lara dengan kambing. Mun ada kebun. Kebun durian, kebun sawit, kebun getah. Bukan mun suruh lara dengan kebun mun. Tak. Jagalah kebun tu, tapi mun kena ingat mu akan jumpa Allah Ta'ala ni pada hari kiamat ni. Mu akan jumpa Allah. Tiba-tiba dia kata, tak ada mikir nak jumpa Tuhan. Sibuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada dia, al-yawma ansaka kama nasitani. Pada hari ni mu juga akan aku lupakan sebagaimana kamu lupa kepada aku. Allah. Dan sesungguhnya telah ditafsirkan oleh setengah daripada ahli ilmi akan ini ayat dengan makna, pada hari ini aku tinggalkan kamu dalam azab. Ada ulama kata makna Tuhan kata al-yauma ansaka ni makna hari ni aku tinggal mu, aku lock mu duduk dalam azab. Munduklah masuk alam neraka, aku tak akan ingat dah kamu. Maka maknanya apa dia? Selama-lama duduk alam neraka. Kalau duduk dalam neraka Tuhan teringat, boleh kira ke mana? Ai lama dah kakak tu ambil betul lah buah le syurga. Boleh kira. Dia Tuhan kata ansaka, aku lupa dah kamu. Ya buah le neraka, ya pak kata ingat dah kita. Gogeng. Selama-lama. Allahu akbar. Masalah bumi berkata-kata pada hari kiamat. Masuk tajuk kecil lain. Pada hari kiamat ni, antara benda yang akan menjadi saksi juga kepada kita di hadapan Allah ialah bumi. Bumi hak kita duduk ni. Planet bumi kita duduk jijak gimari ni ke adik kakak. Dia ni juga akan jadi saksi kepada perbuatan kita. Kita buat moga atas muka bumi lah. Ke mana? Buat baik buat atas muka bumi. Buat jahat buat atas muka bumi. Ke ada kita nak buat jahat naik langit ada? Ada? Tak ada. Duk balas dengan orang buat atas muka bumi ni. Pergi masjid buat atas muka bumi ni. Duk balas dengan orang buat atas muka bumi ni. Okay. Duk nano masa kotak lelaki buat atas muka bumi ni. Duk lawai tok lelaki buat atas muka bumi ni. Mana? Atas rumah tu. Tika dah abai atas rumah tu. Tika dah tuyuk koh tapi pi atas rumah tu juga. Atas bumi tu lah. Maka bumi ni Tuhan buat esok ni dia berkata-kata pada hari kiamat. Sesungguhnya sebarang apa yang diperbuat oleh hamba Allah Ta'ala daripada manusia, tua dan mudanya di atas bumi ini, maka bumi itu tahu semuanya akan dia. Gapo saja hak manusia ni buat, orang tua baik, orang muda baik, orang tina baik, orang jatuh baik, buat atas muka bumi ni, bumi ambil sipir jadi rekod. Bumi ni sipir jadi rekod. Tu ni aziz sekali. Dia semaya sunat. Sudah 2 rakaat, dia pun beralih selako tepi dek ni. Dia semai sini. Pahwi salah tu, dia bangun, dia pun esok selako. Dia esok selako. Dia semaya pula solat. Pas semaya, kita tak tanya. Ya. Dia kata kita ni kacu boleh. Mana pun kita pergi, kita semaya sunat. Dia pasal tamu ingat tu, mula-mula dia kata mana pun kita pergi, kacu boleh semaya sunat. Berhenti masjid jangan berhenti kecing je. Kita ni sekala berhenti masjid berhenti kecing je. Nak kecing boleh di masjid. Lepas kecing ambil air semaya, naik atas masjid semaya 2 rakaat. So yang kedua, apa dia beralih tu? Sebab bombing tempat kita cacar ni, kita semaya, dia akan kecek depan Tuhan. Ya Allah, aku jadi saksi kawan ni penuh semaya atas aku sikit-sikit tempat. Jadi kita nak kaca boleh setiap tempat atas muka bombing ni jadi saksi kepada kebaikan kita.
Tadi ambo semaya sini bombing tu mana kata petok tu akan royak tu dia pernah semaya atas. Bila beralih hak petok ni pula ni akan royak tu ya Allah kau jadi saksi kawan ni pernah semaya atas. Sebab tu masjid jangan kita buat khoh tempat kita. Lek kanan bucu tepi dinding tak boleh orang lain tu tempat aku dah. Rasa tak dia kata? Ada orang ke? Oh, kalau kita pergi awal, dia cuma Pih. Ya suruh halih. Ni tempat aku ni. Rugi apa? Hak tu lah keceknya. Aku naik saksi. Sah lain tak kecek. Batu kacu boleh ni masjid kita luah. Kita boleh semaya. Setiap main sunat lah. Maya wajib ni kita duduk depan lah. Okay. Hak sunat ni kita semaya di semua penjuru. Jangan jadi sotepak ya. Nak suruh semua ni kecek sebut pada Allah dia ni pernah semaya atas. Dan ingat ia akan segala ehwal tiap-tiap orang itu. Bomi ni ingat. Bomi ni dia tu hebui dia ingat setiap ehwal yang berlaku atas dia. Boleh dikhabarkannya apabila ditanya kepadanya. Bila-bila masa bomi ni kalau Tuhan tanya, wahai bomi, sekian masa, sekian tarikh, sekian pukul, gapo dia berlaku atas mung? Dia akan royak. Sekian masa, sekian pukul, gini. Mamak balah dengan selamat petikai sini, dia boleh cerita. Demikianlah Allah Ta'ala jadikan bumi itu boleh bercakap dan berkhabar apa-apa hal orang kepada Allah pada hari kiamat. Bila ni bumi kecek ni? Tidaklah ni pada hari kiamat. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu ayat, kira-kira maknanya begini. Pada hari itu, pada hari kiamat, bercerita bumi akan segala khabar orang-orang di atasnya. Surah ni surah apa dia? Surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Yawma idzin, pada hari tersebut. Hari mana? Hari kiamat. Tuhaddithu, bercakaplah. Al-ard tuhaddithu arda athqa. Mana? Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada hari tersebut bumi mengeluarkan segala isi-isinya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan dia pada hari tersebut memberitahu, bercerita, royak segala benda-benda khabar yang berlaku di atasnya. Tu makna dia. Satu kali Nabi ni dibaca ayat ni. Qala atadruna akhbaraha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Bila sudah dibaca Nabi akan satu ayat itu, maka ia pun memperhadapkan satu pertanyaan kepada segala sahabatnya yang hadir di hadapannya. Lalu sabdanya, adakah tahu sekalian kamu akan segala khabar yang disebutkan Allah pada ayat itu? Maka jawab mereka itu, Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih tahu. Nabi tanya, ayat tadi tuhaddisu akhbaraha, bumi bercerita tentang khabar-khabarnya. Mu tahu kau dak gapo dia makna akhbaraha, khabar-khabarnya? Mu tahu kau dak makna gapo? Sahabat biasa kalau Nabi tanya akan jawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi kata, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala zahriha an taqul amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Qala fa hadhihi akhbaruha.
sabdanya, maka bahawasanya khabar-khabarnya itu iaitu bahawa naik saksi bombing itu atas tiap-tiap seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan dengan apa yang telah diperbuatnya di atas belakangnya. Bombing ni jadi saksi. Bombing bercerita tentang khabar ni, mana bombing jadi saksi di hadapan Allah tentang apa sahaja yang dilakukan oleh manusia, tak kira jatuh tina atas belakang dia. Hamba duk mengajar hari ni adik kakak. Ni hari bulan 10 2002 ni bulan 10 jauh lagi. Ni hari bulan 3 2020 start pukul 10 sampai pukul 11. Tidak kan ni? Tak gerak duk sini ya. Sesok bombing ni kata apa dia? Bahawa berkata ia telah memperbuat ia atas belakangku begini-begini pekerjaan pada hari sekian-sekian. Ya Allah, pada hari ni hari bulan 3 2020 pukul 10 sampai pukul 11 ni Ustaz Jah ni duk mengajar di media ilmu jetih. Bombing ni akan kaya tempat adik kakak duduk tu juga akan kecek tarik sekian pukul sekian. Ni kawan ni duduk congok dengan ngajar. Pihak kedok tak tahu, tapi dengar lah. Mana? Bombing ni akan cerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan pernah miss. Sebab tu kita tak terlepas adik kakak. Hamba sebut sama, kita buat baik ke, kita buat jahat ke, kita kena ingat, kita buat baik, tak ada orang tahu, jangan duk sedih. Kita buat baik, tak ada orang tahu, jangan sedih. Sebab bombing tahu. Bombing akan royak pada Allah. Ya Allah, aku naik saksi pukul sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, dia pergi ambil siapa hak orang jatuh atas kereta, dia kita letak siapa. Okay, kita ni ke pensel letak siapa atas bonek. Sini ada ke tak? Tak atas bonek, jalan lagi tak ingat berebok jatuh. Kita dari belakang dia ni, jatuh. Jatuh saja lah, kita pakai tak ambil dah. Kita supah bahasa talu. Bukan nak pergi molek dok tak tahu talu. Siapa dah situ? Gergung lari mari pula jerit terabur habis. Kita tak berhenti tukar motor ambil kita tersapah, tak berhenti. Antara sebabnya apa? Tak ada orang tengok. Tulis sahu. Mana? Deh, gapo-gapo ni kalau buat baik orang tengok boleh sahu, derah kita nak buat. Jangan tunggu orang tengok. Orang tak ada pun tak apa. Bombing ni akan jadi saksi. Ya Allah, dia ni semua tanya tak ada orang derma, tanya tak ada orang derma, tanya ada orang tak derma. Bombing ni akan jadi saksi. Setiap kali tu jamban masjid, boh ria, boh 2 ria, aku jadi saksi. Ya Allah, bombing jadi saksi. Orang tak ada, kita berhenti masjid kan, pergi buai air, tubik mari ada tabung derma tandas masjid. Tengok saja. Hak tolong lagi kita. Takut-takut ada PT ke Seria. Nampak ada jual orang sebelum tu bus Seria tak masuk molek. Dia pun tarik. Rezeki. Rezeki buat klik pula dia. La ilaha illallah. Bubuh lah. Dah lama kecil berok habis tengah galeng air. Allah. Guna apa air masjid banyak ke main air. Dah lah tak jiru. Bubuhlah Seria, buh 2 ria, derma. Orang tak ada, tak apa. Bombing ni akan jadi saksi. Tu kalau buat baik, jangan sedih kalau orang tak tahu. Buat jahat, jangan gembira kalau orang tak tahu. Kita buat jahat, buat dosa, jangan gembira. Mujur tak ada orang. Okay. Buat gapo-gapo hak salah, mujur tak ada orang. Orang tak tahulah kita buatnya. Orang tak tahu bombing ni tahu. Allahu Akbar. Bahawa berkata ia telah memperbuat ia atas belakangku begini-begini pekerjaan pada hari sekian-sekian. Sabdanya maka inilah ia segala khabarnya. Fahadhihi akhbaruha, itulah makna apa dia? Makna akhbar. Perkhabaran yang akan dikhabarkan oleh
bombing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk tajuk baru, babun ma jaa fi sya'nis sur. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan pekerjaan sangkakala. Sur ni apa dia? Sangkakala. Mari mana perkataan sangkakala pun hamba tak tahu. Kita ngaji-ngaji mula kak, Tok Guru sebut sangkakala dah. Okay. Arab panggil sur. Wa nufikha fis sur. Dan apabila ditiup sangkakala. Lagu mana asas silah timbul sangkakala? Hamba tak tahu. Tak usah tanyalah. Tak usah tanya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula sangkakala itu ialah tanduk sebagai rupa tentuang sangat besarnya. Ni dia pernyataan awal. Kita tanya apa dia sangkakala. Nak mudah faham dia kata satu benda yang berbentuk tanduk. Tanduk ni tanduk kenal ke? Tanduk kubah. Ya tajai kau ni ya kau besar. Sangkakala ni berbentuk tanduk yang sangat-sangat besar. Sentiasa adanya ia di mulut Israfil. Duk mana ni sangkakala la ni? La ni duduk dianya di mulut Israfil. Duduk mana? Duduk mulut Israfil. Maka wajib atas seorang itu percayakan ada sangkakala itu dijadikan Allah dengan jazamnya. Kita sebagai orang Islam, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, antara perkara gaib yang kita kena percaya ialah sangkakala ni wujud. Walaupun kita tak pernah tengok sangkakala. Tak aja kelih kan? Tak aja kelih. Tak aja kelih lagu mana rupa sangkakala ni. Tapi sebagai orang yang beriman pada hari kiamat, antara juzuk hari kiamat ni ialah akan ditiup sangkakala oleh Israfil. Maka kita kena beriman percaya sungguh bahawa sangkakala itu wujud. Dan telah dikhabarkan Nabi SAW akan sangkakala itu ialah tanduk ditiup padanya. Nabi sendiri ada sebut dalam hadis sangkakala tu macam tanduk dan ditiup oleh Israfil tanduk tersebut. Sebagaimana khabar Nabi itu ada tersebut dalam hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala mas-sur qala qarnun yunfakhu fihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-As, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma. Kena baca anhuma. Apa tak baca radhiyallahu taala anhu? Sebab Abdullah pun Islam, pok dia pun Amru ni pun Islam. Pok dia pun sahabat, dia sendiri pun sahabat. Dia dua orang. Dia dua orang ni kena baca radhiyallahu taala anhuma. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun sebut nama pak dia Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab, sebab Al-Khattab ni pak pada Umar tak masuk Islam. Umar seorang yang Islam. Maka kita kena baca Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau sebut nama anak Umar, Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sebab Abdullah pun Islam, Umar pun Islam. Baik. Katanya telah datang seorang daripada orang Arab Badui kepada Nabi SAW. Tiba-tiba lalu bertanya ia kepada Nabi dengan katanya, ya Rasulullah, Masur, apa ia sangkakala itu? Arab Badui. Arab Badui ni Arab kampung. Ya pergi jumpa Nabi,
Dia tak ada protokol gapo orang lain kat duk senyap. Dia pergi nyok. Nabi tu. Gapo kat sangkala ni? Ya mudah-mudah gitu. Ya arak badui, ya arak kapur. Oh ya gak dia sangkala ni. Nabi ni seorang yang bijak. Nabi layak semua orang. Nabi layak sesuai dengan tahap pemikiran orang. Kerana hok mari ni arak badui, tanya direct, Nabi pun jawab, qala qarnun yunfaqu fihi. Nabi jawab mudah. Nabi kata sangka kala kalau muna pahal kat tanduk. Qarnun tanduk. Yunfaqu fihi, tanduk ni pula boleh siup. Nabi jawab gitu ya. Qarnun yunfaqu fihi, tanduk yang ditiup padanya. Arak tu pun tak apa. Nyok dia gitu. Pahal dah dia bahawa sangka kala ni serupa tanduk hok boleh siup. Bijak Nabi, bijak. Nabi tak ayak bila Arab boleh tanya maksud apakah itu sangkala, Nabi kata sangkala ialah satu alat yang berbentuk semikian disiup oleh Israfil kita. Nabi tak jawab gitulah. Sebab dia hok tanya ni bukan pelajar universiti. Kalau tanya pelajar universiti jawab lagu lain. Hok tanya ni Arab Badui mari kapu. Nabi kata qarnun, tanduk. Tanduk kan apa selalu dah. Moga Arab ke duk kapu dia duk main dengan utang, lembu dengan kobar dia napa? Oh tanduk. Yunfaqu fihi, ditiup padanya. Sangka kalau itu ada di mulut Israfil. Wallahu alam. Kita berhenti setakat ni. Kita sambung pada kuliah akan datang. Nak sebutnya ada hadis Nabi kata lah ni bila lah ni zaman Nabi hidup 1400 tahun itu. Nabi kata apa dia? Nabi kata kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna. Nabi kata aku ni nak galak lagu mana? Nabi ke adik kakak dia seorang Nabi. Nabi lebih banyak teriak pada suka. Nabi kata lau ta'lamu ma a'lam labakaitum kathira wa dhahiktum qalila. Kalau mu tahu gapo aku tahu, nescaya kamu ni banyak menangis daripada mu ni akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Oleh kerana kita ni tak tahu gapo hak Nabi tahu, menyebabkan kita ni adik kakak banyak suka. Okay. Teriak jaga-jaga. Bila ngelah teriak? Masa mula ni tak ada ustaz. Bila mula ni tak ada? 10 tahun dah. 10 tahun dah teriak. Tak teriak lagi. 10 tahun itu masa mula ni mula tok lelaki dia lah tak ada. Tak teriak lagi. Weh. Patut tak ada suka. Tengok TV pun suka. Tengok TV ni kak. Ya pilih lah. Sepoh tu reunion malam ni. Kau ke mana? Nanti dah tu congok. Duk nanti suka. Tengok Jet. Tengok Syuib. Rohing ngapok ya. Ke mana? Oh. Tengok TV nak suka. Tengok dengar radio pun nak suka. Tengok pergi dengan ngajar pun nak suka juga. Tak pergi ke? Tahu. Tak sedap ustaz tu tak nakal. Baca kitab sterik ngatuk kita. Nak cari ustaz pun hok nakal-nakal. Kalau boleh wisalah tu suka dah. Assalamualaikum. Ki nakal ustaz ni nakal. Nabi sendiri kita akan baca hadis pada bulan depan. Nabi kata kaifa an'am. Aku ni nak galak lagu mana? Israfil sebagai tuan sangkakala ni letak mulut dah sangkakala lah. Nabi kata Israfil ni 1400 tahun itu ni. Nabi raya Israfil ni tak mulut dah. Wastama'al izn. Telinga Israfil ni duduk nanti dengan arah Tuhan. Tuhan kata siuk ya dia siuk selalu. Tu hadis yang akan kita baca pada bulan hadapan insya-Allah. Kemudian kita akan huraikan
apakah itu sangka kala secara panjang lebar. Dan kita akan masuk bab baru, babun majaa fi sya'nis sirat. Lepas pada sangka kala ni, dia mari pula sirat ni gapo dia. Titian sirat ni gapo dia. Ada orang lah ni adik kakak hok panggil ilmu makrifat. Biasa dengar? Makrifat, hakikat gapo ni. Dia tengok kita semaya kan, dia kata maya sikit-sikit sudahlah. Maya banyak-banyak wak gabria kak. Esok berat fikir pahala lalu tersirap betul getar maka. Dia kata kita maya banyak-banyak ni esok fikir pahala berat, pahala lalu titian sirap putus getar titian sirap. Dan putus sirap masuk pahala neraka. Maya sikit-sikit sudahlah. Konon-kononnya ilmu makrifat lah ni, ilmu tinggi lah ni, dan ilmu isi, tidak ilmu kulit. Padahal kata-kata dia tu telah membawa kepada kekufuran. Hak tu penting kita mengaji. Ya wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak ambo spos kala lah. Siapa-siapa nak kopi. Kopi anak buah ambo akan letak sini kopi tu, kopi durian Belanda. 16 riasa 2.30 dan itu ada 15 paket dan jatuh ke serial rasanya. Dan juga minyak burung gokgu untuk orang salah, sakit orak, seliuh, gauk ni saya mak ambo terbaru ni, dia kata dia duk gosok di kaki mak dia, asal-asal kaki tak boleh setuh sebab gauk. Lah ni boleh pecek, boleh huruf, boleh tekan dah. Duk cuma minyak ni alhamdulillah dah 30 sebotol.